Okey semua, selamat datang ke segmen baru Pantunism iaitu Pantunverse di mana Syaril akan bertemu Rama dalam konsep ini ialah melalui Zoom, dan pada hari ini Syaril akan tetamu khas jauh sekali orang utara. Inilah dia Syamir Syazani. Apa khabar? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Syaril sebab sudi menjemput walaupun kita ke tengah malam tapi masih lagi berkesudian untuk sama-sama buat live dengan Syaril untuk Pantunverse ya. Yes, Pantunverse. Ini merupakan Syaril okey, sihat? Sihat alhamdulillah. Bosan bangun tidur bangun. Macam gitu je. Makan tidur. Makan tidur. Ya. Okey. Itu asal kita ada masa yang lebih ni untuk buat segmen Pantunverse lah. Ini akan diupload melalui YouTube. Okey, pada semua nice yang idea ni sangat nice, serious. Yalah. Actually bosan di rumah kan. So lagi nice kalau Syaril boleh terbang ke Kedah sendiri, duduk minum mengetir dengan Syamir kat warung tepi jalan. Itu lagi padulah, tapi mungkin tahun depan bila keadaan dah okey, Syaril nak juga terbang ke Kedah lah. Okey. Jadi pada episod pertama ni seperti biasa, tetamu yang diundang harus belanja pantun sikit, pantun pembukaan. Nanti bila nak penutup pun ada pantun juga. Jadi mungkin Syamir Syazani. Sila saudara. Berpantun 4 kerat ke 2 kerat ke? Dengar kata yang Syamir ni dah biasa 10 kerat. Tak biasa. So far 6 kerat lah. So far tu pun practice buat lah, bukan secara spontaneous. Secara spontan memang agak susah. 2 kerat boleh, 4 kerat boleh. Tapi kalau 10 kerat tu macam wow, tahap dewa tu. Betul. Syaril pernah dengar orang kata dia pernah tulis sampai 16 kerat. Tak tahu macam mana tu, tapi mungkin dia dah luar biasa lah tu. Okay, so Syamir pula, dia akan mula berpantun untuk kita. Okay, masa anda bermula dari sekarang. Okay, saya nak fikir dulu sebab tak ready lagi ni, spontan right? Okay, kita akan kasih Syamir fikir dahulu. Sementara tu Syaril pun cubalah berpantun lah. Jadi pantun Syaril punya bukan. Okay, seperti biasa Syaril akan menggunakan pembayang 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belah. Nama hamba Syaril Samri. Kalau tak kenal, tolong bilang lagi sikit tak kena. Itu Syaril punya last minute lah, kira macam tiba-tiba nak kena buat spontan. Lepas tu selalu guna 2-3 kucing berlari. Tapi kalau ada masa diberikan macam 15 saat tu boleh lah fikir yang betul. Okay, dah ada pantun dah. Pantun pengenalan. Okay, diasap setanggi keris kersani watan perlak Datuk Paduka. Okay. Nama hamba Syamir Syazani, dari Kedah datangnya hamba. Begitulah bunyinya. Korang dengar tu, pantun Kedah Pantunism dengan Pantunism, mana satu yang berkualiti, korang sendiri yang menjadi juri, tapi kita sendiri dah tahu macam gitulah. Itu pasal kita Pantunism ni kita nak merapatkan silaturahim. Kita nak mengenali pemantun-pemantun dari negara Malaysia, negara Brunei Darussalam, Indonesia, kalau boleh di Nusantara ini. Dan alhamdulillah tahun lepas Syamir kita dapat jumpa melalui Instagram. Lepas tu tak tahu kenapa tiba-tiba Syamir kata tahun lepas kan? Bulan berapa? Ada something yang crack sikit. So it's okay kan, sekarang dah dapat catch up balik. So kita dapat each other, which is okay lah so far kan. Harap selepas ni kita dapat create circle yang lagi besar dengan Pantunism, dengan banyak lagi kan ikon-ikon yang so far okay lah, sangat best lah. Bagus kan? Sebenarnya ramai orang nak kenal. Diorang nampak tiba-tiba ada Pantunism, tak apa. Tiba-tiba muncul pula Kedah Pantunism. Mereka nak tahu, mungkin sila beritahu kenapa Kedah Pantunism. Kenapa Syamir tak nak buat macam sendiri punya? Syamir berpantun ke, atau
Sri Pantun Syamir. Kenapa? Mungkin sebelum kita sampai ke topik tu dulu, Syamir boleh memperkenalkan diri dahulu. Syamir tengah buat apa sekarang, belajar kat mana, gitulah. Okey. Nama penuh Muhammad Syamir Syazani bin Syafi'i. Sekarang saya 21 tahun. Saya pelajar tahun pertama semester kedua di Universiti Malaya kat Kuala Lumpur untuk jurusan undang-undang. Dan so far sekarang okey, so far sekarang kita dalam fasa pergerakan kawalan kan. So kita so far InsyaAllah 20 tengoklah bila keadaan kembali reda kita akan balik ke UPM. Sekarang saya kat kampung kat Kedah. Kalau Kedah tu daerah mana tu? Citra. Pernah datang Citra? Cari kalau Kedah tu semua singgah Langkawi je. Okey, Langkawi. Okey. Kalau dekat Semenanjung tu belum lagi. Ingat. Mungkin lepas ni Syarif boleh datang kot Citra best. Dia dekat dengan Alur Setar tak? Dekat sangat. Dalam 30 minit boleh sampai lah Alur Dekat lah tu. Dengar tu dia murid-murid law dengan sembarangan dia tiba-tiba dia keluarkan semua akta-akta semua habis kita. Jadi ada tak macam cita-cita nak jadi pemimpin politik ke dalam masa depan? Okey, kalau bercakap tentang cita-cita, saya nak jadi banyak actually yang memang lari jauh dengan apa yang saya belajar sekarang lah. Actually saya jadi reporter, penulis ataupun cikgu pensyarah macam tu. Tapi I still nak buat law lah. Bukan sebagai profession. Faham kan? Faham. Pasal apa kadang-kadang ni kita memang betul kita belajar macam Syarif sendiri, Syarif belajar engineering. Terus jadi cikgu pula. Jadi macam jauh betul. Wow. Jadi mungkin kita satu hari nampak Syazani Syamir. Orang panggil Syamir ke Syazani? Syamir. Okay. Syamir. Katakan kita tengok TV3 satu hari nanti, kita dapat Syamir pula, executive producer untuk rancangan juara lagu ke apa. Amin. Macam siapa? Which level? Whose level? Macam siapa tu? See my level. Bukan yang tu lah. Tapi dia pun okay lah, apa ni, Viva AA pun dia pun law student juga ni. Law student, UM law student. Itu UM juga. Awak dah junior dia senior awak. Oh, ya, ini saya tu. Okay, jadi kalau dekat UM tu saya tahulah yang awak pun ada bentuk satu kelab Sri Genta. Ya. Sri Genta Malaya. Okey, jangan lupa follow Sri Genta Malaya. Okey, dekat situ kelab pantun UM baru ditubuhkan tahun ini sebab sebelum ni UM langsung tak ada kelab, so kita orang jadi perintis lah untuk tubuhkan satu grup pantun supaya dapat join banyak pertandingan pantun lah dan nak create komuniti yang masyhurkan pantun. Satu usaha yang murni ni, baik sekali. Jadi Sri Genta Malaysia, jangan risau nanti Syarif akan letakkan, bila saya tengah edit ni saya akan letakkan link Instagram tu. Korang semua boleh follow mereka. Pantun-pantun diorang memang best. Okay, Syarif sendiri overwhelmed. Tak tahu kenapa ada Sri Genta Malaysia, pasal ada Syamir. Tengok. Perintis ni. Perintis. Kalau tak tahun sebelum-sebelum tu tak tahulah ada kelab pantun ke tak, tapi sebelum ni memang tak ada. Tak ada lah. Jadi kita kena berterima kasih kepada Syamir and gang, kerana menubuhkan Sri Genta Malaya. Malaysia ke Malaya? Malaya. Sri Genta Malaya, ya. Kalau tak ada COVID-19 ni kan, pertandingan mana yang menjadi pertandingan sulung bagi kumpulan Sri Genta Malaya? Bagi Sri Genta Malaya sepatutnya pada dalam minggu ni kita ada satu pertandingan anjuran kelab pidato Kuala Lumpur. Ada pertandingan. Dia open. Dan sepatutnya ada minggu ni lah. Tapi tak apa, ditangguhkan. Ya, ditangguhkan mungkin ke tahun hadapan lah kot kan. Kalau kita tengok situasi sekarang macam cerita tahun hadapan. Syaril kata kongsi dengan kawan-kawan Syaril semua yang tahun ni bukan rezeki untuk, jangan cakap pantun je, siapa-siapa sajalah kita kadang-kadang dapat. Syaril sepatutnya di Singapura lah, kalau di Singapura tu ada Spantun.
anjuran Politeknik Singapura. Lepas tu 3 minggu atau 4 minggu lepas atau sebulan lepas Syaril dijemput pergi ke USM untuk padu Kisah Pantun Kisah Siswa dia sebagai juri ataupun hakim di sana. Jadi pun tak menjadi semua. Jadi tak mengapa, ambil peluang ni untuk orang kata tu menggilapkan lagi skill pantun semua orang, dan kembali bersinar dan bercahaya dan lagi gah lah. Mungkin sekarang ni langit kita mendung, hujan, dan lepas ni mungkin ada pelangi kan yang muncul. Tapi untungnya kalau kita jadi rakyat Malaysia ni katakan kita minat pantun ni yang apa Syaril perasan selama 5 tahun di peringkat daerah, ataupun di peringkat sekolah rendah je kita ada pertandingan pantun. Lepas tu naik ke peringkat sekolah menengah, lepas tu peringkat daerah, lepas tu katakan habis peringkat daerah kita lawan pula daerah peringkat negeri. Betul. Dia berperingkat kalau untuk pengetahuan Syaril since sampai standard 1 so di sekolah rendah memang pertandingan pesta pantun untuk pertandingan sekolah rendah dan juga sekolah menengah memang diadakan saban tahun. Dan Syamil boleh join pertandingan pantun waktu sekolah menengah. Agak lambat sikit lah sebab dari waktu peringkat sekolah rendah belum dapat pindahan kan. So peringkat sekolah menengah belum masuk. Dan sekarang ni Syamil tengah melatih budak-budak sekolah menengah lah. Dengar tu je. Ini Syamil ni dia bukan saja coach. Guru. Sebab saya latih budak-budak junior sekolah menengah kan. Kita bantulah sekolah-sekolah menengah, adik-adik kita kan. Bezanya Syamil dengan Syaril ni kan, Syaril lebih suka orang kata tu organize pantunnya event daripada Syaril masuk pertandingan. Memang Syaril dah masuk macam-macam pertandingan pantun di Singapura. Kalau di Malaysia semua sekali je, tu pun PISMA di Melaka, Tamasya Piala Seri Melaka di MMU. Jadi itu yang pertama kali begitu ketara sekali dia punya perbezaan cara berpantun ataupun pertandingan berpantun tu, kerana di Singapura lebih orang kata tu lebih pada macam format bercandi, berlawak dan sebagainya. Tapi kalau di Malaysia tu memang jual beli tu memang serius. Jadi soalannya pun tak boleh macam terlalu mudah. Tapi kalau nak kasih soalan dia sangat susah Syaril. Soalan dia fikir 2-3 hari baru dapat. Kadang-kadang dia kasi kita 40 yang masa Syaril ingat tu lah dekat Bisma tu 40 soalan. Jadi Syaril dengan kawan-kawan Syaril dalam masa 2 minggu tu korek ilham semua nak cari macam mana ni kalau kita dapat soalan ni macam mana kita nak jawab tu semua. Jadi sebelum pertandingannya kita dah rasa stres lah. Tapi bila kita sampai kat sana, habis kita pun pertama kali kan dapat lihat tim dari Malaysia berpantun. Jadi kita macam wah, kita pula kat Singapura ni macam santai-santai. Habis kita tanya kenapa kita kat sini Tapi tak mengapa, itu semua pengalaman. Jadi kita pun dapat jumpa dengan pembantu-pembantu lain lah. Syamil pernah dengar ni? Azrin Lalang kan? Kenal Azrin, Abang Nas semua. Aziz Adnan tu kenal melalui IG. Tak pernah jumpa face to face lagi lah. Belum lagi lah. Syaril pernah lawan dengan kumpulan dia untuk pertandingan Kisah Pantun Singapura. Masa tu macam mana? Boleh cerita sikit pengalaman? Sebenarnya dekat Kisah Pantun Singapura tahun 2016 kumpulan Syaril saja yang mewakili Singapura. Jadi itu Singapore competition lah. Jadi kita menjemput siapa-siapa sahaja dari luar negara, baik Malaysia ataupun Indonesia. Tapi alhamdulillah kita ada kumpulan dari nama dia Gahara dengan satu Paduka. Paduka yang itulah Dr. Syafiq Salmi kalau kenal, dengan Abang Khairul lah. Jadi Syaril pun dah mewakili kumpulan Sri Radin.
Jadi kita pun dah macam tak apalah, kita dapat nombor 3 ke nombor 2 ke cukup. Pasal apa? Kita buat research tentang kumpulan Azrin ni. Of course Azrin sekali. Wah, dia kirakan pada Syaril lah. Okay, mungkin Syaril salah, tapi pada Syaril dia macam satu champion. Kalau Syamil main Pokemon kan? Pernah main Pokemon? Tak pernah. Tak pernah, okay. Jadi dia ada macam dia punya Tahu lah. Elite 4, lepas tu ada atas lagi. Itulah Azrin. Oh, faham. Dalam masa 10 saat je, dia boleh keluarkan pantun 4 kerat yang berima penuh. Baik tengah dan juga Maksudnya akhir. sama. Oh, wow. 10 saat. Hebatnya. Ada video 10 dia saat. dekat YouTube. Syaril pun macam alamak, kita Hebat. lawan with the best. Jadi pada Syaril itu, walaupun kita tewas, kita kalah, dapat nombor 3, Syaril bangga pasal dapat kita sama pentas dengan orang yang begitu arif dan hebat. Ya, ya. Dari situ Syaril macam okay. I'm sure Syaril dapat belajar something kan daripada situ. Ya, jadi Syaril pun fikirlah bilangan budak-budak Singapura ni semua kita tak boleh macam terlalu confident, rasa mana diri hebat ke apa, kerana dunia ni luas, besar. Jadi tu asal Syaril tubuhkan ini pantunism untuk tahu lagi, nak kenal lagi pemantun-pemantun lain. Okay, jadi sekaligus pun Syaril pun boleh belajar sekali lah. Dapat curi orang kata tu macam kosakata. Dapat tengok sikit kan. Lama-lama Seorang campak Malaysia lah idea. Banyak dia punya apa, orang kata word bank dia memang kaya. Jadi kat Singapura ni memang kita berbual bahasa Melayu, tetapi dalam segi pantun tu tak berapa sering lah, mungkin benda ni acara setahun sekali ke apa gitu. Jadi kerana hadirnya kumpulan Gahara dan juga Paduka dengan Azrin sekali, jadi Syaril pun macam bertekad untuk terus masuk pertandingan pantun di Singapura, baik dari peringkat akar umbi, daerah ataupun yang penulisan saja. Jadi dari situ tahun 2016 hingga 2017 Syaril asyik masuk pertandingan pantun je. Terus Syaril dah macam dah okey, apa kata kita berhenti seketika, Syaril nak apa ni orang kata buat satu aras di mana semua orang akan kumpul, exchange ideas. Gitulah. Jadi kalau untuk Syamil sendiri kan, dah berapa banyak pertandingan tu? Macam gini Syamil dah kira kan coach level ni. Okay. Tak, Syamil masih dalam orang panggil, kalau dalam dunia pantun ni macam baru nak bertatih lah. Sebab apa? Sebab waktu pantun pun waktu sekolah menengah kan. So sekolah menengah tu pun tak pernah lepas peringkat negeri, di peringkat daerah saja. So lepas sekolah menengah tu masuk U, and then tengok YouTube, tengok IG tentang pantun. So dekat situ kita dapat tiba pengalaman, kita dapat belajar bahasa-bahasa klasik yang baru. So mula dekat situ Syamil mula nak latih adik-adik junior kan. So bila kita latih adik-adik junior, kita sendiri yang create pantun soalan susah-susah. So dekat situ kita belajar something kan. Kita belajar untuk kalau aku bawa benda ni dekat universiti nanti macam best. And then pertengahan tahun lepas masuk UM, dia macam tak ada platform untuk pantun. Sampailah satu tahap tu ada seorang orang Kedah juga, first year juga dekat UM, di mana dia pemenang pertandingan pantun peringkat kebangsaan. Dialah orang yang start bubuhkan Sri Denta Malaya tu. And then dekat situlah kita orang cari pemantun-pemantun yang masuk UM sebelum ni tapi tak ditengahkan bakat. So kita orang kumpulkan, jadilah ahli-ahli Sri Denta Malaya sampailah sekarang. Baru lagi lah. Macam tu lah. Baru tetapi tidak boleh dipandang remeh ataupun senang dari pihak lain. Okey, kerana kalau korang tak percaya, pergi tengok Instagram diorang. Cari sendiri macam fikir balik. Jadi okey, Syaril nak ada soalan ni lah saya nak tanya. Katakan bagaimana kalau kita nak jadi atau kumpulan pemantun terbaik di negara Malaysia, kerana kita ada banyak sangat pertandingan di situ. Jadi mana satu yang paling orang kata tu top of the top, kirakan yang paling grand, yang orang akan kata ini national level ni, Syamil national level ni pemantun. Jadi pertandingan contohlah, harap amin insyaAllah. Jadi pertandingan apa tu? Okey, selalunya kalau dekat Malaysia, selalunya pantun
Dia ada banyak tau pertandingan pantun dekat sini. Kalau peringkat sekolah rendah dengan menengah, kita ada pesta pantun sekolah-sekolah menengah atau sekolah-sekolah rendah. Okey, kat situ kalau once you dapat jejak kaki ke peringkat kebangsaan, orang akan pandang, orang akan kenal. Cikgu-cikgu dari sekolah lain pun akan invite you untuk bagi talk dekat sekolah-sekolah dia orang. Ataupun mana-mana NGO yang minat, dia akan contact lah. Itu kalau peringkat, kalau tahap sekolah menengah, sekolah rendah. And then kalau masuk U pula, kita ada pantun USM kan. Kalau UM, pantun bestari yang kita orang nak hidupkan balik. Okay, kalau yang, dan ada beberapa pertandingan open to public. Dan kalau untuk tingkat yang lebih tinggi, kita ada pertandingan pantun anjuran JKKN. Ya. Rasanya yang JKKN tu paling tinggi lah. Tapi kita ikut peringkat lah. Kalau peringkat U mestilah macam padu ataupun tempana, kan kita ada banyak kan. Situlah. Selalunya saya pernah dengar tepani. Ya. Ataupun mungkin kita boleh buat ataupun boleh join yang Singapore punya pertandingan kan, yang hari tu Syariat ada siarkan kan? Ya, sepantun. Ya, jadi, sepantun. Kita kat Singapura ni senang je. Kita selalu open, kita macam tak kisah awak dari negara mana, dari mana. Semua yang masalahnya kalau dari katakan wakil dari Malaysia tu, biasa pertandingan ni kita buat secara berminggu-minggu kan. Bezanya kalau di Malaysia 4 hari terus gitu ataupun 3 hari terus. Ya, 4 hari dia macam dalam seminggu je. Macam seminggu. Kalau Singapura tak. Kita macam Liga Perdana Malaysia, macam bola gitu. Setiap minggu mesti ada fight. Jadi maksudnya akan ada gap banyak lah. Banyak hari ya. Jadi katakan maksudnya minggu ni peringkat saringan. Lepas tu saringan kedua. Lepas tu kita ada suku akhir dan peringkat separuh akhir sampailah peringkat akhir. Ya. Kita berikan peserta di semua hari untuk mereka mempersiapkan diri kerana setiap minggu tu tema berbeza. Kami di Malaysia kalau sekolah menengah 2 hari. Dahulu sehari tau. Maksudnya sehari tu you akan tempuh peringkat awal, peringkat kedua, separuh suku akhir, separuh akhir dan akhir. Maksudnya you kena prepare semua tajuk. Itu dulu lah. Mungkin lepas ni boleh buat-buatkan balik ke. Okay lah. Memang betul. Memang penat sekali. Yang penatnya bukan badan kita. Penat memikir. Bila syarikat Melaka tu. Aduh macam, okay tak apalah. Bila kita nak habis ni bila dah habis jual, bila kita dah habis beli tu rasa macam lega. Macam okay lah. Tak kisahlah. Tapi macam, semua 4 pusingan dalam sehari tu pada Syahrir macam satu benda yang baru lah. Jadi kalau ditanya nak masuk lagi ke tak, mungkin tapi suka-suka je lah. Jadi okay, Syamil. Okay, jadi JKKN sempena apa ni, PKP ke sana panggil PKP kan? Pergerakan Kaulatan PKP. Ada masuk tak pertandingan online? Okey, ada macam-macam. Ini memang nak masuk. Ada banyak pertandingan puisi, pantun, cerpen, banyak. InsyaAllah kalau selalunya memang ada banyak pertandingan dan kita memang cakap nak masuk, tapi kadang-kadang tak terhasil tau. Tak masanya. Padahal tak buat apa-apa, tapi tak lah. Macam malas. Tapi insyaAllah masuk kot. Syahrir sudah masuk yang apa, Persatuan Penyair Malaysia. Dia ada open untuk penyair-penyair dari ASEAN. Pasal ASEAN kan, jadi Syahrir pun boleh masuk sekali lah. Itu pun Abang Nas jemput Syahrir lah. Lagi satu saya nak cuba ialah yang dari JKKN ni. Saya tak tahu boleh masuk ke tak, tapi Syahrir dah tanya pihak penganjur, kata okey je. Jadi Syahrir suka-suka yang masuk lah. Pasal apa? Syahrir suka collect certificate. Masuk je. Sertifikat penyertaan itu yang Syahrir kerjakan. Menang tu semua Syahrir tak apa kira sangat. Pasal apa? Yang penting tu Syahrir nak bila dah tua tu Syahrir nak terus orang. Dah masuk tu. Okey, kita kembali ke topik Kedah Pantunism ni. Okey, kenapa Syamil macam tiba-tiba nak macam Kedah Pantunism? Macam mana awak kenal Pantunism dahulu? Okey, saya start buat
actually idea untuk buat kelab pantun untuk Kedah kan, dia start dari sekolah menengah lagi, which is past 3 years kan, nak buat macam aku duduk Kedah, dekat Kedah ni macam tak ada kelab pantun, sedangkan ramai juga orang-orang kat Kedah ni yang pandai berpantun, yang suka buat pantun, tapi tak tahu platform mana yang diorang itu. So Syamil fikir macam why not kalau nak create Kedah pantun, Kedah punya kelab kan. So Syamil try cari kelab-kelab yang ada dekat IG kan. Sampailah Syamil carilah dekat Pantunism. Sebab tu try approach Syaril, so tanya. Syaril cakap why not kalau kita buat Kedah Pantunism. Satu lagi Pantunism ni orang dah kenal, so mudahlah untuk Kedah Pantunism ni. Macam tu lah. Jadi selama ni di negeri Kedah tu, di negeri Kedah Darul Aman ni belum ada lagi apa orang kata tu platform online lah di mana orang yang minat berpantun nak macam berkumpul gitu, belum ada lagi. Okey, dia ada saja kelab-kelab IG, kelab-kelab pantun di IG, tapi secara umum, secara public untuk semua negeri masuk. Tapi yang spesifik Kedah belum ada lagi. Sebab Kedah pun dia nak popularkan dia punya lohat, dia punya budaya dekat Kedah juga lain dengan negeri-negeri lain kan. Jadi kita nak popularkan. Sebab itulah nak create kelab Pantunism tu, Kedah Pantunism. Ya. Itu yang Syaril mengharapkan tau. Pasal apa? Syaril pernah jumpa pemantun-pemantun dari Malaysia. Dia kata, okey, mungkin di Malaysia ni, pasal Malaysia ni negara yang besar, ada banyak negeri. Jadi Syaril pun tahu, bila ada banyak negeri, ada banyak daerah. Jadi setiap orang tu mempunyai, kau tahu apa? Setiap orang tu ada cara tersendiri ataupun negeri tu ada identiti sendiri sebagai pemantun tu. Kira macam di Johor tu kalau pantunnya kadang-kadang dia ada macam bacaannya ada dengan rentak zapim gitu, tak salah Syaril. Jadi kalau dekat Sabah bacaan yang unik tau. Jadi kalau kat Sabah pula cara dia macam kita dengar macam Indonesia tapi bukan. Itu je punya identiti dia. Kalau kat Singapura macam gini lah, macam Syaril contoh yang tak baik lah, tapi macam kita macam santai, bersahaja je gitu pantun kita. Kepulauan Riau kan. Jadi dekat Penang pun Syaril dengar orang pantunnya macam mana. Jadi kalau kat Kedah tu Syaril sarankan kalau ada anak-anak muda yang baru ni semua dari Kedah terutama sekali, follow Kedah Pantunism Instagram. Lepas tu DM dekat Syamil. Kalau awak tak tahu macam mana nak berpantun, hantar saja karya awak ataupun awak boleh tanya kat Syamil pasal dia pun coach pantun. Saya rasa dia tak akan locate ilmu, dia tak akan kata tepi-tepi, tak ada. Saya rasa dia lagi happy to have anak negeri Kedah ni tampil ke hadapan dan sama-sama lah kukuhkan identiti pemantun negeri Kedah ni. Sampai Syaril nak dengar tau Syamil, kalau nanti Syamil berpantun tak nak macam biasa, nak macam ada lorat orang Kedah tu. Itu yang lorat Kedah. Itu yang kita nak dengar tu satu hari nanti. Boleh nanti saya akan buat. Memang planning tu dekat sebelum ni saya dah buat segmen-segmen dekat Kedah Pantunism tu, tapi disebabkan long gap tu, so saya akan refresh, saya akan beri nafas barulah untuk segmen-segmen, dan kita akan adakan segmen lorat Kedah tu. Akan ajaklah ramai. Jadi mau followers pun dalam masa berapa hari je dah meningkat. Lagi berapa minggu je nak masuk 200, okey. Dan Syaril berharap dan yang Kedah Pantunism ni dapat followers lah, lebih ramai berpantunism lah, orang-orang dari Kedah ke. Kalau boleh sama-sama lah sokong usaha Syamil ni. Pasal apa? Memang Syamil menggunakan nama Pantunism, tetapi dari segi hak kreativiti, hak apa-apa sahaja kan, itu semua dia yang mastermind, bukan Syaril. Syaril setakat macam beri sokongan, nak kata advisor pun belum layak lagi. Jadi sebagai kawan Kedah Pantunism ni, berharap sekali satu hari nanti Kedah Pantunism akan diwawarkan di peringkat negara. Orang kata, wah, Syamil Syazani asas Kedah Pantunism. Macam gitulah kolaborasi yang macam ni yang kita nak kan. Kita saling tolong-menolong antara negara. Kita ketepikan segala masalah apapun sebab kita serumput kan. So saling bantu-bantu penting sangat kan. Bagus lah. Syaril nak tanya lagi tu, kenapa Syamil tetap nak stick dengan nama Kedah Pantunism? Pasal Syaril ingat lagi, Syaril ada tanya, kenapa Syamil tak nak come out with your own name, macam nama sendiri? First, Kedah Pantunism dia macam nama yang boleh dikomersialkan, tahu tak?
Dia macam satu nice name. Satu nice name. Yang kedua memang nak Kedah Pantonism. Apa je tak ada sebab lain lah. Nice pada awalnya kan Syaril tak namakan apa yang pantonism dia. Pada awalnya Syaril nak namakan singa berpantun. Itu initial idea, singa berpantun. Jadi macam apa yang nak buat lain pada lain pasal Syaril ni pun tak sangat serius, suka buat macam pantun yang pelik-pelik. Jadi fikir balik santai kan. Then nampak perkataan ISM to ism, Islamism, it's like menyibarkan sesuatu je macam pantonism. Ya, betul. Okey lah. Terima kasih banyak kerana sudi nak gunakan nama pantonism tu. Dan terima kasih juga sebab beri idea dan juga tunjuk ajar dekat Syamil selama ni. Jadi kalau tunjuk ajar dalam segi yang macam buat segmen ke apa tu okey lah. Tapi kalau nak ajar pantun tu Syamil kena ajak Syaril. Betul. Sama-sama lah. Ya, sama-sama membantu lah. Okey, jadi kalau kepada para penonton di luar sana ataupun para pendengar, kita dah pun bukan Kedah Pantonism. Jadi kalau awak misalnya dari Johor ke, dari Pahang ke, Sarawak ke, Sabah ke, Labuan ke, awak nak gunakan pantonism, DM je Syaril. InsyaAllah nanti kita bantu mana kita boleh lah. Kerana pantun ini milik semua orang, ini datangnya dari semua orang. Jadi Syaril semua setakat beri platform je lah. Yang lain semua you all take the lead orang kata. Okay, Syamil. Ya. Kita bual pun dah nak masuk setengah jam ni. Okay. Jadi apakah matlamat ataupun harapan ataupun impian Kedah Pantonism dan juga impian Syamil sendiri? Kedah Pantonism satu dengan Syamil sendiri sebagai seorang pemantun anak orang negeri Kedah ni. Okey, untuk Kedah Pantonism, Kedah Pantonism cuma mengharapkan yang ramai orang dapat kenal Kedah Pantonism, dapat follow Kedah Pantonism, dapat input daripada Kedah Pantonism, dapat output semua supaya kita dapat kenal adat berpantun, supaya kita dapat kenal dengan komuniti berpantun, dan yang paling penting kita dapat menimba ilmu. Dan matlamat Pantonism adalah untuk berdiri sama tinggilah dengan klub-klub yang lain yang ada dekat IG semua, dekat Facebook semua, dan diharapkan one day Kedah Pantonism ni akan ada ahli dia sendiri, akan ada pemantun dia sendiri yang boleh yang boleh join untuk pertandingan pantun lah. Masa sekarang yang tu macam susah sikit nak buat, mungkin insyaAllah untuk masa depan lah. Okey, kalau bercakap tentang impian Syamil pula, Syamil sangat-sangat nak mengharumkan nama UM untuk pantun, dan Syamil sangat-sangat nak kenal dengan Syaril, nak join sekali untuk pertandingan insyaAllah kalau berkesempatan kan. Itulah matlamat. InsyaAllah. InsyaAllah kita doakan yang terbaik bagi semualah Kedah Pantonism, baik Pantonism dan juga pemantun-pemantun yang lain di mana jua anda berada. Jadi jangan lupa untuk ikuti Kedah Pantonism di Instagram @KedahPantonism, okey. Dan juga jangan lupa lah follow Pantonism. Jadi kalau ada apa-apa yang dikongsi, kalau ada apa-apa yang dikongsi oleh Syamil ataupun Kedah Pantonism, kalau Syaril tak ada idea masa hari tu, kita akan exchange. Syaril akan repost konten Kedah Pantonism, atau Kedah Pantonism pun boleh repost konten Pantonism. Feel free to do that. Okay, terpulang. Jadi kita harap kita dapat berjumpa lagi in real life, di mana Syamil akan bawa Syaril jalan-jalan di Kedah. Dan penting sekali mesti kita ke warung-warung makan. Orang kata makan. Syaril kalau travel suka makan. Ya. Syaril kita datang sini sebab kat sini banyak sangat makanan. Kedah kaya dengan makanan tau, selain padi. Okay, saya ada soalan pedas ni nak tanya. Ni mungkin ni soalan ni macam susah sikit nak jawab. Banyak-banyak negeri di Malaysia kan. Makanan kat mana paling best? Food heaven orang kata. Food heaven. Satu Penang kot. Penang. Okay. Penang. Okay, top 3 lah. Penang. Penang, Kedah dengan mungkin KL kot sebab banyak street food kan. Ya. Okay, interesting. Penang best lah, the best I think so far. Okay.
Kalau pemantun yang terbaik biasanya datang dari negeri mana? Okay. Pemantun terbaik. So far saya tak kenal pemantun-pemantun lain. Kedah lah kot sebab yang dekat UM tu pun pemantun terbaik kebangsaan Kedah. Oh, Tahun lepas yang menang pertandingan pantun sekolah menengah Kedah. Sekolah rendah pun Kedah. Semua Kedah. So far lah. Liga Ya. Super pun kalau bola pun sekarang Kedah tengah climb yang antara JDT dengan Kedah ya. Kalau tengok bola lah. See the level. See the See the level. level. So. Okey lah, nampaknya sampai ke sini saja apa ni temu ramah kita bersama Syamil iaitu Ya. Nasas Terima kasih. untuk Kedah Pantunism, dan kita akan berjumpa lagi, kita akan buat Zoom ni lagi lah kalau kita ada masa ataupun ada topik-topik yang menarik. Okey, dan jangan lupa ikuti kami di Instagram. Ya, Dan itu, jangan terima lupa kasih follow. Syamil. Thank you Ya, very sama-sama. much. Okey, jaga diri. Kalau nak keluar, Ya, kalau sebentar boleh cari- gunakan pelitup muka. Okey. Ya. Terima Jangan kasih. keluar kena tangkap nampak kat Facebook. Berita jam Oh my malam God. ini remaja yang bernama Macam mana? Syamil bukan nama sebenarnya telah keluar membeli roti gardenia tanpa kebenaran Tapi tadi dah beli dah tau banyak-banyak. Roti gini lah. roti gardenia. Dah beli dah tadi banyak-banyak. Sebab tak sempat nak beli kan, stok dah habis. Oh, Aduh. kisahnya tu. Okey, jadi kalau nak kenali Syamil, please DM dia, kacau dia pasal sekarang dia tengah free. Nanti dia Dekat dah balik. office IT dekat bawah ni. Yes. Dia tengah Ada. free sekarang ni. Okey, jadi kalau Ya. nak tanya pasal pantun ke macam mana nak jadi anggota kelab Kedah Pantunism, tolong kacau dia je, dia takkan tidur ya. Okey, dan kita akan berakhir di sini. Kita akan jumpa pada episod yang kedua. Siapakah tetamu Syaril ataupun pantun verse kita untuk episod kedua, kita saksikan sahaja Instagram Pantunism. Sekian, salam hormat.